بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini kita dapat bertemu dalam majlis ilmu, iaitulah pada membahaskan nama-nama Allah Al-Husna, Asma'ullahil Husna, nama-nama Allah yang maha indah dan lagi mempunyai sifat yang tertinggi. Yang mana kita akan menyambung perbahasan kita berkaitan dengan nama Allah Al-Alim. Al-Alim, yang mana sebelum ini kita dah sebutkan berkenaan dengan makna ataupun ta'rif, ataupun kita sebutkan makna dari sudut lughah, dari sudut bahasa dan juga istilah, dan tuntutan ataupun kita sebut tentang makna-makna yang disebutkan oleh para ulama, dan antaranya apa yang kita sebutkan berdasarkan kitab yang dikarang oleh Syekh Mahir Muqaddam, hafizahullah wa wafaqahullah, dan baik, pada siri yang kedua ni, maknanya yang kelas yang kedua ni berkait dengan Al-Alim, kita nak lihat tentang dalail ataupun lataiful iqtiran. Kita dah janjikan untuk tengok lataiful iqtiran, iaitulah apa kita katakan kehalusan nama Allah Al-Alim ini yang diungkapkan di dalam Al-Quran, yang disertakan dengan nama-nama Allah yang lain. Itu maksud lataiful iqtiran. Kita akan lihat. Baik, sebelum itu kita sebut, bila kita sebut tentang nama Allah Al-Alim, ada lebih kurang dalam 157 kali nama Al-Alim di dalam Al-Quran disebutkan, lebih kurang 157 tempat, atau kita boleh kata 157 kali disebutkan. Dan itu menunjukkan kepentingan nama ini dan keagungan dan kebesaran nama Allah Al-Alim, dan ada diletakkan ataupun disebutkan nama Al-Alim ini dengan beberapa nama-nama Allah yang lain, antaranya Al-Hakim. Ini kita katakan nak sebut tentang lataiful iqtiran. Lataiful iqtiran, kita nak lihat bagaimana dia nama Allah yang satu mempunyai makna yang satu, apabila disertakan dengan nama yang lain, maka dia akan memberi makna yang lebih. Nama Allah yang satu seperti Al-Alim ini, apabila kita sertakan dengan nama yang lain, maka dia akan membawa makna yang lebih. Contohnya dalam Al-Quran, dalam surah Yasin, Allah Subhanahu Wa Taala sebut Zalika taqdirul azizil alim. Zalika taqdirul azizil alim. Kat sini ada dua nama. Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Alim yang maha mengetahui. Baik. Jadi kita nak tahu apa lataiful iqtiran. Al-iqtiran kat sini maknanya disertakan dua nama dalam satu ayat ataupun dalam penutup sesuatu ayat. Yang ini penting, dan inilah yang disentuhkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Bada'i'ul Fawaid, berkaitan dengan kepentingan kita mengetahui perkara ini. Maknanya kalau kita nak tahu tentang nama Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan pengetahuan yang jitu, yang lebih mantap, maka kita kena tahu tentang lataiful iqtiran. Lataiful iqtiran maknanya kehalusan yang ada, yang perlu kita teliti, yang perlu kita tadabburi pada kebanyakannya dalam ayat-ayat Quran. Dalam Al-Quran, dalam ayat Al-Quran selalunya akan ditutup ayat-ayat Al-Quran itu dengan nama-nama yang disebutkan secara ikhtiran, secara
bergandingan. Baik, kita ambil satu contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 32. Kita nak tengok lataiful iqtiran yang pertama. Dan ini penting. Dalam pengajian nama-nama Allah, Asmaul Husna ini, Asmaullahil Husna, menyentuh berkenaan dengan lataiful iqtiran, kehalusan yang ada pada al-iqtiran, yakni dua nama Allah yang disertakan ini sekali, ini akan membuahkan hasil keimanan yang lebih jitu dan keimanan yang lebih mantap terhadap nama Allah. Contohnya kita ambil di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-32. Kita selalu baca kan. Selalu juga kalau kita dengar sebahagian asatizah, guru-guru agama akan baca pada mukaddimah. Pada permulaan mereka khutbah ataupun kadang-kadang mereka baca, kadang-kadang mereka tak baca kan. Tapi selalu mereka akan baca dan mereka jadikan sebagai doa lah. Dan satu kita kata mengambil keberkatan dari sudut makna ayat tu dan juga dari lafaz Al-Quran tu sendiri. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kan? Ini asalnya adalah perkataan malaikat. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kita dalam Al-Quran. Allah mengatakan tentang malaikat berkata, subhanaka, maha suci engkau, maha sucimu ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu di sisi kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya kaulah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Poinnya di sini dalam ayat 32 tu Allah Subhanahu Wa Taala tutup ayat tu dengan dua nama. Ini kita kata iqtiran. Iqtiran maknanya dua nama ini disertakan sekali. Al-Alim, Al-Hakim. Bukalah mana-mana ayat Quran yang ada menjelaskan tentang sesuatu isu, sesuatu peristiwa, sesuatu hukum hakam dan sebagainya, kita akan jumpa siap ataupun bentuk yang sama. Al-Azizul Hakim, Al-Alimul Hakim. Dan itu sebenarnya yang menatijahkan ilmu. Maknanya bila kita lihat kemuncak pada tadabbur kita terhadap Al-Quran adalah apabila kita dapat memahami nama-nama Allah yang Allah Ta'ala tutup pada ayat-ayat yang beliau nyatakan, beliau ceritakan tentang hukum hakam, tentang perintah dan larangan dan sebagainya. Kalau sesiapa yang dapat memahami penutup bagi ayat tersebut, khususnya lataiful iqtiran, kehalusan yang ada pada iqtiran, yakni dua nama Allah yang disertakan sekali, maka itulah kemuncak bagi tadabbur ataupun kemuncak bagi tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ayat tersebut. Maknanya kalau kita dapat faham sampai tahap kita faham tentang apa hikmah, kenapa Allah Ta'ala tutup dua ayat ataupun Allah Ta'ala tutup satu ayat tu dengan dua nama ini. Contoh kan, macam contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 32, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, asalnya itulah kisah perintah Allah kepada malaikat. Dan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha sampai habis ayat Allah Ta'ala perintahkan malaikat supaya mereka sebutkan apa yang diajarkan Allah kepada Adam dan mereka tak mampu. Kan? Kat situ ada kita kata kisah berkenaan dengan bagaimana Allah SWT mengangkat kedudukan Nabi Adam AS di atas malaikat. Sebab itu malaikat mereka sedar mereka tak tahu, mereka pun terus memuji Allah, terus bertasbih memuji dan menyucikan Allah SWT. Subhanaka, la ilma lana, la ilma lana, tidak ada ilmu di sisi kami, kami tidak tahu, kami tak ada ilmu, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami, kecuali apa yang engkau ajarkan
kepada kami illa ma 'allamtana. Dan itu malaikat. Nah, bayangkan itu malaikat Allah. Makhluk Allah yang agung. Makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dalam hadis-hadis Nabi SAW, dalam hadis Qudsi misalnya, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kelebihan orang yang berzikir, memuji Allah, berzikir, mengingati Allah. Maka Allah kata, "Dzakartuhu fil mala'il a'la." Aku akan sebut orang yang berzikir-zikir kepada aku ni, orang yang banyak mengingati aku akan sebutkan namanya itu fil mala'il a'la, yakni di sisi malaikat yang dekat dengan Allah. Maknanya malaikat makhluk Allah yang dekat dengan Allah. Yang dekat dengan Allah. Berbanding dengan makhluk-makhluk lain. Baik, malaikat ini makhluk Allah yang paling taat. Yang kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan mereka untuk ketaatan. Dan la ya'suna ma amara Allah. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Walaupun jumhur ahli sunnati wal jamaah menyatakan, bahkan disebutkan oleh sebahagian ulama, disepakati, bahkan merupakan ijma', maknanya anak Adam itu lebih mulia berbanding malaikat. Anak Adam yang taat, maknanya manusia yang taat kepada Allah itu lebih mulia berbanding malaikat. Apa dalilnya? Dalilnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik makhluk. Jadi walaupun kedudukan manusia itu, kalau dia seorang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu lebih afdal, lebih utama berbanding malaikat dari satu sudut. Tetapi kita lihat malaikat ini kedudukannya yang tinggi, tetapi mereka tetap tunduk dan patuh kepada Allah dan menyebutkan la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak kami ketahui, kami tidak mempunyai ilmu melainkan apa yang Allah ajarkan kami. Baik, itu malaikat. Nah, kita faham itu malaikat kan. Baik, kalau kita manusia, adakah kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terus kita ada ilmu pengetahuan? Maknanya terus kita ada ilmu dan kita terus tahu segala-galanya? Tidak. Kita dibekalkan dengan fitrah. Kita dibekalkan dengan fitrah. Bila kita lahir, maknanya Allah Taala telah siapkan kita dengan adawatil ma'rifah, yakni alat-alat untuk kita menerima ilmu pengetahuan. Dan yang paling utama sekali adalah fitrah. Fitrah itu sendiri memang sudah tersemat Allah Ta'ala ciptakan. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut tentang ma'rifah bagi insan, bagi manusia. Pengetahuan yang ada pada manusia ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berikan sekaligus ketika dia lahir. Makna katanya, kita ni bila kita keluar daripada perut ibu kita, kita tak terus tahu segala-galanya. Kita ada pengetahuan sedikit sahaja, tetapi kita tak tahu segala-galanya. Sebab itu dalam Al-Quran, ma'rifah yang berbentuk ma'rifah at-tammah ataupun ma'rifah yang kita katakan ilmu pengetahuan yang umum, Allah nafikan. Bila kita keluar daripada perut ibu kita, Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala kata apa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah yang mengeluarkan kalian daripada perut-perut ibu kalian. Allah yang mengeluarkan kalian daripada perut-perut ibu kalian. Kita keluar semua daripada perut ibu kita. La ta'lamuna syai'an. La ta'lamuna syai'an maknanya la ta'qiluna syai'an wa la ta'lamun. Maknanya kita tak boleh nak berfikir lagi ketika itu dan kita tak tahu apa-apa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kita alat untuk kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan kami jadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati-hati
semoga kamu bersyukur. Moga-moga kamu bersyukur, maknanya moga-moga kamu bersyukur di situ, maknanya dengan kamu apa? Dengan kamu menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk memperolehi pengetahuan. Itu maksud umum. Maknanya Allah Ta'ala keluarkan kita daripada perut ibu-ibu kita ni, dah ada persediaan untuk kita mendapat ilmu. Maknanya Allah Subhanahu Taala jadikan hal tersebut sebagai nikmat. Sebab itu Allah kata la'allakum tashkurun. Semoga kalian bersyukur. Sebab itu kita bersyukur dengan nikmat Allah, jadi kita menuntut ilmu. Dan bersyukur dengan nikmat Allah maknanya kita ada mata, kita ada penglihatan, pendengaran, kita ada hati-hati, maknanya kita gunakan untuk dalam rangka untuk merealisasikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Taala. Sebab itu kita menuntut ilmu. Menggunakan nikmat-nikmat Allah yang Allah Ta'ala berikan. Jadi Allah kata kita tak tahu, la ta'lamuna syai'an. Kita tak tahu apa-apa. Tapi kalau kita sebut tentang perincian tentang fitrah, maknanya bila jadi ulama bahaskan tentang adakah bila kita keluar, maknanya kita ni fitrah itu adalah alat ataupun fitrah itu sudah sedia ada. Fitrah tu sudah sedia ada. Dalilnya bila seorang bayi keluar daripada perut ibu dia automatically dia akan tahu, dia akan cari ibu dia akan cari ibu dia. Dan bila ibu dia akan bawa dia ke berdekatan dengan ibu dia akan dekatkan bayi tu dan memberikan susu. Maka bayi tu tak perlu pun diajar ataupun nak kena cakap dulu ini satu-satu tak. Dia automatically juga dia boleh terus hisap susu ibu dia. Dia tahu. Maknanya itu sebahagian ulama kata itulah fitrah. Itu fitrah. Dan sebahagian ulama lagi kata itu pengetahuan yang minimum yang paling Allah Ta'ala bagi bayi tersebut. Dan bila dia meningkat dewasa, meningkat besar sedikit dan dia tahu suara ibu dia dan dia tahu suara ayah dia boleh beza. Dan itu juga satu ilmu. Dan bila dia ada rasa ketakutan ataupun dia ada rasa bayi itu semakin besar sedikit, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampailah 5, 6, 7, 8 bulan, maka dia akan mencari orang yang paling dekat dengan dia. Sama ada ibu atau ayah dia, ataupun bibik dia, tak kira lah kan. Kalau yang jaga bibik jaga, bibik lah dia akan cari bibik. Tapi yang paling penting dia akan cari orang yang paling dekat dengan dia, dan apabila ada sesuatu bahaya, dia akan terus mencari orang yang paling dekat, ibu dia. Bahkan hatta dia dah setahun lebih, dia sampai dah setahun lebih, dia akan, bila dia nakkan sesuatu, maka dia akan cari apa? Dia akan panggil ummi. Dia akan panggil ummi ataupun ibu. Dan kadang-kadang tu dia itlakkan abi dia, bapa dia, ayah dia pun dipanggil ummi juga. Siapa saja yang dia nampak yang lebih besar daripada dia, yang jaga dia akan panggil ummi, ammi ataupun ummi. Dia akan panggil abi, dia akan panggil, kadang-kadang dia tertukar. Sebab apa? Yang dia tahu ada orang yang dapat kita kata dapat menyelesaikan hajat dia, dapat melindungi dia, dapat memberikan apa yang dia nak, dapat, kalau dia rasa takut maka dia akan cari perlindungan. Dan itu satu bentuk ilmu, pengetahuan. Kan? Maknanya dia berkembang sedikit demi sedikit. Tapi balik pada asalnya, la ta'lamuna syai'an, Allah kata kita ni tak tahu apa. Kan? Jadi bayangkan kalau itu kita, bagaimana kita boleh nak menjangkau apa yang sikap dan juga akhlak yang ditunjukkan oleh para malaikat apabila mereka mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tak ada ilmu melainkan apa yang kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha mengetahui. Al-Hakim yakni maha bijaksana.
Sebab itu dalam surah Al-Baqarah ayat 32 tadi, yang kita sebut tentang apa kita tak tahu apa-apa tadi, dalam surah An-Nahl ayat 78. Baik, dalam surah Al-Baqarah ayat 32 yang kita sebut tadi, yang kita nak tengok lataiful iqtiran, maknanya Allah tutup ayat itu dengan dua nama, Al-Alim, Al-Hakim. Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Hakim yang maha bijaksana. Maknanya di sini ilmu yang Allah Subhanahu wa taala nak tekankan kepada kita tentang hakikat ilmunya. Hakikat ilmu Allah itu ilmu yang membawa kepada hikmah. Al-ilmu yuaddi ila al-hikmah. Ilmu yang membawa kepada kebijaksanaan. Ilmu yang membawa kepada al-hikmah, kebijaksanaan. Yang mana menafikan ilmu yang la yajtami'ul al-ilm ma'a at-tahawuri wat-tish. Yakni menafikan ilmu yang kita katakan yang menghimpunkan antara pengetahuan dan juga kehairanan, kebingungan dan juga sesuatu yang liar, ataupun sesuatu yang kita kata yang tish ni kita boleh kata perkara yang kita kata yang tidak ada hikmah, yang ataupun kita boleh kata sebagai yang bersifat terburu-buru, tishun, ya, ataupun apa dia yang terburu-buru, yang apa dia yang sembrono. Maknanya bila Allah Taala kata innaka antal alimul hakim, malaikat kata innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Lataiful iqtiran, yakni kehalusan iqtiran yang berlaku pada dua nama ini, kita dapat lihat pada ilmu Allah itu membawa kepada kebijaksanaan. Bahkan kita bukan kata ilmu Allah membawa kebijaksanaan, Allah itu sendiri Al-Hakim, kan. Tetapi kita nak tengok di sini apa kaitan antara Al-Alim dengan Al-Hakim, kerana ilmu Allah itu dia membawa kepada kebijaksanaan kerana Allah itu sendiri bijaksana. Allah itu sendiri maha bijaksana. Tuhan yang tidak meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Tuhan yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kerana dia Al-Hakim. Al-Alim, Al-Hakim. Berbeza dengan makhluk. Makhluk boleh jadi dia ada ilmu tapi dia bersikap sembrono dengan ilmu dia. Dia membawa kepada kehairanan, dia membawa kepada sikap tergopoh-gapah. Berapa ramai orang yang ada ilmu tetapi dia tergopoh-gapah. Khususnya orang yang, kita bagi contoh yang mudah, orang yang cepat. Dia ada ilmu tetapi dia tergopoh-gapah dalam menyampaikan ilmunya sehingga dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maknanya zalim. Maknanya tuntutan daripada sifat hikmah yang ada pada Allah SWT membawa kepada keadilan. Ini juga kita boleh maksudkan. Allah Al-Hakim, Al-Alim, yang maha mengetahui dan pengetahuannya itu berdasarkan kebijaksanaannya. Maknanya menafikan keputusan dan juga ketetapan yang Allah Ta'ala tentukan itu tidak ada di dalamnya ketergesaan ataupun sifat terburu-buru, kegopohan, sembrono. Tidak ada. Berbeza dengan ilmu yang ada pada makhluk. Kadang-kadang kita orang makin dia belajar banyak, kadang-kadang makin menyebabkan dia tergesa-gesa. Patutnya dia makin belajar banyak, makin dia bersifat berhati-hati. Tapi kita dapat lihat hari ini ramai orang dia dapat maklumat. Kadang-kadang dia bukan dapat ilmu, dia hanya dapat maklumat. Tetapi maklumat yang dia ada tak dapat menjaga dan mendidik dirinya untuk bersifat berhati-hati. Sebab apa? Sebab asal bagi kita, manusia ni Allah memang ciptakan bersifat tergesa-gesa. Khuliqal insanu min ajal. Allah Ta'ala sebut dah. Khuliqal insan min ajal. Maknanya apa? Maknanya
Manusia itu diciptakan bertabiat dengan tabiat tergesa-gesa. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Sebab itu kata para ulama tafsir, khuliqa ajula. Khuliqal insan ajula. Maknanya manusia itu diciptakan dengan sifat tergesa-gesa. Maknanya Allah Ta'ala jadikan manusia itu sifat yang tak boleh dah dikekang daripada dirinya. Seseorang manusia itu memang dia bersifat tergesa-gesa. Tak percaya tengok budak-budak. Bukan budak-budak saja, kita tengok bapak budak, mak budak. Kita semualah. Tapi kalau kita ada anak, ada cucu, kita tengok. Kita hikmah ni, kita al-hikmah, kebijaksanaan ni, kita boleh dapat melalui observation, pemerhatian kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bila Allah Ta'ala kata pada diri kamu, maka apakah kamu tidak memerhatikan? Baik. Kita tengok pada diri kita. Dan kita tengok pada sekeliling kita, orang yang paling dekat dengan kita, antaranya anak kita, cucu kita. Cuba kita perhati anak kita, perhati betul-betul. Kita ada anak kita yang kecil ke, yang besar ke, tak kira lah umur berapa, tapi kita cuba ingat, kalau anak kita ada anak kita yang dulu kita asuh dia sendiri atau jaga dia sendiri atau dia berada bersama kita, kita cuba ingat balik macam mana kita tengok anak kita punya perangai. Kita kenal anak kita betul tak? Pada usianya setahun, 2 tahun, 3 tahun, kita tahu budak-budak ni dia memang tak ada budak yang tak tergesa-gesa. Dia mesti tergesa-gesa. Dia tak boleh kan? Tak boleh kita kata apa? Dia mesti tergesa-gesa. Sebenarnya kita pun kecil dulu macam tu jugalah. Mak kita duk jaga kita, ayah kita duk jaga kita, macam tu lah, samalah. Itu maksud dia. Tapi cuba kita perhati balik. Mungkin kita lupa kan, kita dulu, zaman dulu kita tak ada macam sekarang kan. Sekarang ni anak kita boleh record, kita boleh rakam, kita boleh simpan dia memori kenangan tu kita boleh simpan. Ni dia kecil dulu dia gerak, dia jalan macam ni gini-gini, tapi kita dulu tak ada. Jadi bila Allah Ta'ala bagi kita nikmat anak ni, kita boleh tengok balik, belajar daripada anak kita macam mana perangai manusia. Ini penting. Tengok macam mana perangai manusia. Kita kalau nak marah anak kita, setahun 2 tahun dia buat hal, dia buat masalah, sebenarnya kita tak boleh marah pun, pasal memang kita pun kecil macam tu juga. Itu kita kena, bila kita perhati betul. Kadang-kadang ada orang ni dia cepat marah, kadang-kadang dia cepat marah, anak dia buat masalah sikit, tapi padahal kalau dia perhati betul-betul, dia pun dulu macam tu jugalah. Sebab itu dalam Quran Allah kata khuliqal insanu min ajal, tergesa-gesa. Daripada kita kecil lagi kita memang sifat tergesa-gesa. Tak je tengok anak kita. Kalau kita beli apa-apa, dia tak sabarlah. Tak ada nak buka lagi dia dah tarik. Tak ada nak buka lagi dia dah pegang. Tapi apa yang akan mendidik dia untuk menjadi orang yang ada akhlak, ada attitude, ada adab, adalah kita yang membentuk dia. So kita ajar dia, didik dia supaya jangan, tunggu dulu, sabar, tunggu dulu abi masuk ke ayah masuk tu, letak dulu barang tu, jangan terus tergesa-gesa nak, contoh. Tapi budak mana tahu apa kan? Kalau setahun 2 tahun dia tak tahu apa, dia tahu dia nak apa yang dia nak. Itu kita kata khuliqal insanu min ajal. Manusia memang dicipta dengan tabiatnya tergesa-gesa. Bukan setakat budak kecil sebenarnya, budak besar. Kita ni pun tergesa-gesa. Kalau kita tengok, kita ni pun tergesa-gesa juga. Dia kalau dengar kuliah agama, majlis ilmu, kan, dia tergesa-gesa. Kadang-kadang tu dia tergesa-gesa, kata, lambat ni, laju kan. Kan? Kalau dengar rakaman kan, lambat ni, laju kan. Tergesa-gesa.
Padahal kalau dia tunggu, dia sabar, dia boleh dengar daripada awal sampai habis, baru dapat maklumat yang lengkap kan. Tapi kebanyakan orang dia tergesa-gesa. Kalau buat rujukan, dia tak mau baca daripada awal. Dia nak tengok, mana ni aku nak cari yang mana rujukan. Kalau dia tergesa-gesa. Kalau mengaji, sama juga. Belum habis lagi, dia terus nak tanya. Dia terus nak tanya soalan tapi tak habis lagi. Mengaji tu tak habis lagi, terus nak tanya. Dan kadang-kadang tu terus nak buat kesimpulan. Belum baca habis, terus nak buat kesimpulan. Tergesa-gesa. Sama lah. Macam tengok orang tengok Facebook sekarang, dia tengok Facebook, dia bila ada saja orang cakap macam ni, dia terus nak bantah. Dia terus nak rot. Dia terus nak komen. Dia terus nak buat kesimpulan. Tanpa dia berhati-hati. Tanpa dia meneliti dulu. Tergesa-gesa. Khuliqal insanu min ajal. Memang itu perangai manusia. Diciptakan dengan sifat tergesa-gesa. Tapi adakah boleh kita menjadikan alasan kita ni diciptakan dengan sifat tergesa-gesa lalu kita pun menyerah? Kita tak perlu nak ubati. Tak. Kita kena ubati sifat tergesa-gesa tu dengan ilmu. Sebab itu kata para ulama, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Ilmu itu diperolehi dengan kita mempelajari ilmu. Dan akhlak itu, kesantunan, sifat kesabaran, ketenangan diperolehi dengan kita melatih diri kita. Bitahallum, dengan latih diri kita untuk berakhlak. Kita tak boleh bagi alasan khuliqal insanu min ajal. Allah jadikan aku ni tergesa-gesa, jadi aku memang kena tergesa-gesa. Tak boleh. Maknanya sebab itu tergesa-gesa dalam melaksanakan sesuatu perkara itu adalah sesuatu yang mazmumah, sifat yang tercela. Bukan sifat mahmudah. Dia beza antara tergesa-gesa dengan bersegera. Bersegera dalam ketaatan lain. Tak sama. Bersegera dalam melakukan kebaikan tak sama dengan tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Tak sama. Bersegera dalam melakukan ketaatan adalah apabila kita dengan tanpa memberikan banyak alasan kita bersegera untuk buat ketaatan. Contoh dalam Quran Allah kata fastabiqul khairat, maka segeralah kamu untuk melakukan kebaikan. Bila kita tengok ada orang minta tolong, maka kita segera bantu. Contoh, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segeralah kamu untuk mencapai, untuk memperolehi keampunan daripada Tuhan kamu. Jadi kita pun solat pada waktu dia. Segera, jangan lewat-lewatkan contoh. Segera. Ada perkara-perkara puasa yang kita tak ganti lagi, segera kita gantikan. Bersegera dalam ketaatan. Lain, tak sama dengan tergesa-gesa. Tergesa-gesa macam Nabi SAW larang kita apabila seseorang individu itu untuk pergi solat. Lalu dia tergesa-gesa untuk pergi solat dalam keadaan maknanya berlari-lari contohnya. Itu dia larang. Sebab itu Nabi SAW kata alaikum bis sakinati wal waqar. Hendaklah kamu bila nak pergi ke masjid tu jangan tergesa-gesa. Itu tergesa-gesa. Kena tenang. Alaikum bis sakinati wal waqar. Tapi segera maknanya bila masuk waktu tu pergi. Itu segera. Tapi tak semestinya kena berlari-lari sampai kena kelam kabut. Itu sebab tu Nabi larang kan. Alaikum bis sakinati wal waqar. Hendaklah kamu melazimi ketenangan. As-sakinah. As-sakinah. Nabi SAW sebut pada para sahabat. As-sakinah, as-sakinah. Tenang, tenang. Jadi itu beza dia. Jadi sama juga dalam kita dalam ilmu. Dan dalam kita nak menjatuhkan sesuatu keputusan, hukum. Kita sebenarnya, saya bukan qadhi. Saya orang yang awam. Tapi dalam kehidupan kita ada perkara yang kita akan menjatuhkan hukum.
Paling kurang kita boleh jadi kita memang kita bukan jadi qadi di mahkamah syariah ke, kita bukan jadi qadi di mahkamah sivil, kita bukan qadi. Tetapi kita akan jadi qadi di rumah kita. Contoh, anda bagi contoh yang mudah. Seorang ibu, dia adalah qadi di rumah dia, hakim di rumah dia. Bila anak dia buat sesuatu perkara yang mungkin bercanggah dengan agama ataupun sesuatu perbuatan yang bercanggah dengan akhlak, bercanggah dengan adab, bercanggah dengan tata susila. Jadi seorang ibu, seorang ayah, dia kena jatuhkan hukuman. Maknanya dia kena tetapkan hukuman. Ini betul atau tak? Itu satu bentuk kan. Satu bentuk kita kata bila kita paling minimum kita ni seorang ibu dengan ayah, kita akan menjatuhkan hukuman kepada anak kita. Menjatuhkan hukuman ni tak semestinya kita denda dia, tak. Kita nak meletakkan perkara yang dia buat tu betul atau tak. Tu kita menjatuhkan hukum lah tu. Betul atau tak anak kita buat sesuatu tu. Contohnya kita bagi contoh kan. Ya, anak kita bawa balik benda yang dia jumpa dekat tepi jalan, kemudian dia nak ambil. Sebagai seorang ibu dan ayah, maknanya kita kena tentukan, adakah perbuatan anak kita yang ambil barang yang ada di jalanan itu yang tidak diketahui siapa pemiliknya itu adalah betul atau tak. Lalu disimpan barang itu, dianggap milik dia. Tak betul lah kan? Maknanya tak betul lah. Jadi kita tetapkan hukuman. Makna hukuman kat sini makna kita keputusan. Maknanya perbuatan anak kita itu tidak betul. Tetapi sebelum kita nak menentukan hukuman, kita nak meletakkan keputusan, kita tak boleh tergesa-gesa. Kita kena tanya dia dulu. Kita kena tahu keadaan. Jadi kita kena panggil dia dan kita tanya dia. Macam itulah kita kata kita tak boleh tergesa-gesa dalam setiap tindakan kita. Apatah lagi kalau kita nak meletakkan keputusan itu, hukuman itu di perkara yang di luar batasan kita, di luar kemampuan kita. Sama juga. Macam orang hari ni kan, bila dia baca dia dekat Facebook, dia baca dia dekat Twitter, dia baca dekat media sosial, dia terus nak letakkan hukuman. Dia sendiri yang punya hukum. Tulis komen tu dia letak hukum. Dia tak tulis. Oh, tak boleh dah dia ni. Oh, orang ni jahat. Oh, orang ni masuk neraka. Oh, masuk neraka pun dia letakkan juga. Na'udzubillah min zalik. Seakan-akan dia Tuhan. Kan ada kan? Sampai tahap ada individu yang meninggal dunia. Tak kiralah individu tu macam mana keadaan dia. Individu tu macam mana keadaan dia sekalipun. Ada orang kata dia baik, ada orang kata dia jahat, ada orang kata tak kira. Kita tak boleh tergesa-gesa. Terus kan komen, ini dah tak ada harapan. Oh, ini masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Itu ada larangan daripada Nabi SAW. Kita menjazamkan seseorang dengan neraka dan syurga ni tak boleh. Tak boleh. Kerana syurga dan neraka tu milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan milik kita. Tapi kebanyakan orang hari ni macam tu perangai dia. Dia suka meletakkan hukum dengan tergesa-gesa. Ada perkara yang kita kena ingkar, kemungkaran. Itu pun kita tak boleh tergesa-gesa. Tak boleh tergesa-gesa. Dan tak boleh juga kita melampaui batasan. Had batasan kemampuan kita. Contoh, bila kita lihat ada orang yang baru-baru ni bila tersebar golongan yang membuat provokasi dengan kita kata dengan melakukan tindakan yang di luar batasan, dengan kita kata menjadikan agama sebagai bahan jenaka dan komedi lawak, bahkan dilakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat secara terang-terangan dan menentang agama, bersifat mencela agama. Dan memang perbuatan kita kata menjadikan agama sebagai bahan senda gurauan, ini termasuk dalam kekufuran. Bukan perkara kecil. Dan perkara ni kita kena ingkar. Tetapi bagaimana kita nak ingkar? Itu perlu kita kena teliti. Adakah dengan kita menghamburkan kata-kata nista, kata-kata mencarut dengan maki hamun kepada orang yang buat maksiat tu? Tetap tak boleh. Tetap tak boleh. Walaupun dia buat maksiat, walaupun dia buat perkara yang kufur. Tetap tak boleh kita serang. Apatah lagi kita nak buat melampaui batas dengan apa, pergi tombok dia ke, pergi terajang dia ke, pergi kita kata pukul dia sampai lunyai ke. Tak boleh tak? Tak boleh.
Tapi orang kita sekarang ni tak boleh, dia emosi. Sebab itu diserahkan, dijelaskan tentang kemungkaran, dan kita tak semestinya kita kena kadang-kadang kita kena tegur juga. Kadang-kadang benda tu melibatkan aurat. Contoh kan, kita nak tegur kemungkaran, kita pergi share pula kemungkaran tu. Ini salah. Dah tahu benda tu mungkar, kita pergi share lagi, share. Makhluk Allah yang kita kata yang buat benda yang mungkar tu, yang dia pergi buka aurat dia. Kemudian kita pergi share lagi, share. Itu mungkar. Sebab itu dalam nak mengingkari kemungkaran, tak boleh kita buat benda mungkar. Dalam nak mengingkari kemungkaran, tak boleh kita ingkar kemungkaran. La yajuzu inkarul munkari bil munkari. La yajuzul inkarul munkari bil munkari. Tak boleh. Ini kaedah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Tak boleh kita nak mengingkari kemungkaran, nak mengubah kemungkaran tu dengan buat benda mungkar yang lagi. Satu lagi mungkar. Tak boleh nak mengubah kemungkaran dengan kemungkaran yang sama atau kemungkaran yang lebih. Tak boleh. Tak boleh. Maknanya tak payahlah share. Ini tengok ada yang level mengaji agama, ada yang ustaz pun share juga. Nak share. Tak payah share pun. Ada kata ustaz, saya share tapi saya kaburkan. Tak payah, kabur pun tak payah. Tak payah share langsung. Tak payah share. Dan bila jadi di-share lagi kan, tak payah, tak perlu. Sebab itu kita kata nak ingkar kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkar dengan ilmu, bukan dengan semangat. Sebab orang ni semangat je. Dia nak nampak supaya tengok akulah orang yang ke hadapan sekian mengingkari kemungkaran. Tak, bukan macam tu. Sebab tu ada orang tanya, Ustaz, kenapa Ustaz tak ulas isu ni? Berapa anda nak ulas? Kita dah bagi guideline, kita dah sebut secara umum, cukup lah. Maksud ulas yang dia nak tu, nak kita share juga benda tu. Konten yang orang duk share tu, kita nak juga kita share, nak kita taklik, kita nak tunggu komen kita juga. Tak perlu. Itu kejahilan. Dah tahu benda tu mungkar, buka aurat. Kan? Orang tu buka aurat, engkau pergi share lagi, engkau dapat mungkar, engkau dapat dosa tu. Engkau pergi share juga. Lepas tu ada orang lain yang tak tahu benda tu, kemudian dia pergi tengok aurat orang perempuan tu, kemudian dia pergi cari pula. Sebab manusia ni macam-macam. Dan itu termasuk dalam man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Dia pergi share, orang lain yang tak tahu apa-apa pun pergi share juga. Ada orang yang tak pernah tahu tentang aurat perempuan tu, dia pun pergi tengok aurat perempuan tu, kemudian tengok last sekali. Yang share tu dapat saham. Tak payah share, tak payah kongsi. Kalau kata maksiat, tak perlu kongsi pun. Tak perlu kongsi pun. Tak perlu nak juga gigih tu blur kan. Nak juga gigih blur kan tu, tak perlu blur kan. Sebab apa? Tak payah share langsung. Sebab nama aurat mungkar. Benda yang mungkar tak payah share. Tak payah kongsi. Tapi Ustaz, saya nak ingkar mungkar. Ingkar kemungkaran, sebut saja kemungkaran tersebut dan tak perlu kongsi gambar kemungkaran tersebut. Ini orang tak faham. Tapi ada ustaz buat ke, tak ada ustaz buat ke, tak boleh. Itu cara dia. Sebab tu nak ingkar kemungkaran bukan dengan emosi, dengan ilmu. Tak payah kongsi pun. Dia nak juga. Dia kata ni bukti. Tak payah. Kita takkan dipertanggungjawab pun dengan bukti tu. Tanggungjawab kita bagi tahu dekat orang, perbuatan mencela agama, perbuatan mempersendakan agama adalah perbuatan yang mungkar. Siapa pun buat, termasuk dalam tu. Very simple. Tak perlu kita nak cari. Ada orang sampai mana link, minta link pula. Kan kat komen kan, minta link pula, mana link? Mana? Tak perlu. Dan kalau kata nak ingkar, tulis ingkar. Ingkar kemungkaran. Tapi orang hari ni dia gila konten. Dia gila konten ni makna apa?
Dia tak tahu dah halal ke haram ke sebar aurat orang. Saya punyalah orang panggil, punya nak sangat view, nak sangat apa orang tengok konten dia, dia mesti kena buat benda tu. Aurat ke, maksiat ke apa ke, lantak apilah. Yang penting first kali nak kejar view, nak kejar rating. Tak letak gambar tu orang tak percayalah. Dia kata macam tu kan. Tak. Kita bukan ikut orang kata. Nak ingkar kemungkaran mesti dengan ilmu, bukan dengan emosi. Baik. Jadi kita balik pada tadi. Itulah manusia. Maknanya manusia ni ilmu dia tak disertai dengan hikmah, tak disertai dengan kebijaksanaan. Macam kita tengok sekarang, kalau nak tengok orang yang ada ilmu yang paling tak ada kebijaksanaan, tengoklah orang yang banyak menggunakan media sosial, dan kita tengok banyak ketergelinciran yang berlaku disebabkan mereka tidak berhati-hati apabila menggunakan media sosial. Itu menunjukkan mereka tak ada hikmah. Contoh bentuk tak ada hikmah lagi, semua benda kita nak komen. Benda yang bukan bidang kita pun kita nak komen. Perkara yang tak ada kaitan dengan kita pun kita nak komen. Semua benda kita nak komen ni susah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih, kata Nabi SAW. Termasuk daripada kebaikan seorang individu, seorang Islam, seorang Muslim, adalah dia meninggalkan perkara yang bukan ada kaitan dengan dirinya. Tak ada kaitan dengan kita, tak payah komen lah. Tapi ustaz ni ada kaitan dengan agama, baik serahkan kepada orang yang bertanggungjawab. Orang tu dah buat kemungkaran, okey, report. Buat report polis, buat report pejabat agama, suruh pejabat agama ambil tindakan. Dan itu ruang kuasa, bidang kuasa dia orang. Tapi dia orang tak buat kerja. Macam mana kau tahu pula dia orang tak buat kerja? Jadi kan, masalah kita, orang kita ni masalah, bila dia tak nampak, dia tuduh orang tak buat kerja. Tapi ustaz, orang pejabat agama tak buat kerja. Mana kau tahu orang pejabat agama tak buat kerja? Engkau ni, tu kita kata tergesa-gesa. Kita tahu ke orang pejabat agama tu buat kerja tak buat? Macam mana kita tahu? Mana bukti kita? Ataupun kita hanya hentam? Ini kita kata ilmu tanpa hikmah. Tapi ustaz, buktinya dia pun tak cakap apa pun, dia pun tak post kat Facebook pun. Tak post kat Facebook. Tak post kat Facebook tu jadi sekarang masalah. Zaman sekarang masalah. Kalau tak post kat Facebook, habis. Orang kata tak buat kerja. Tak post kat media sosial, orang kata tak buat kerja. Susah, berat. Ini kita kata masalah zaman sekarang ni. Masalah dia hidup dengan media sosial dia. Itu kita kata kebanyakan orang macam tu. Bila dia tak nampak, dia terus hukum. Oh, tak buat. Ustaz tak post pun kat Facebook, tak ingkar pun kemungkaran. Ni ustaz ni batiniah duk buat martabat 7. Ustaz tak post pun apa-apa. Baik, mesti kena post ke? Kalau anda tak post, apa jadi? Anda tak buat tanggungjawab. Ada orang tahu apa yang anda buat kat belakang? Tak tahu. Jadi tak tahu, tak payah cakap banyak. Tak payah cakap banyak. Jangan kita, di satu lagi, bila kita ingkar kemungkaran, kita tak boleh masuk isi hati orang. Kita tak boleh masuk. Sekarang ni orang bukan setakat ingkar kemungkaran. Dia jadi masalahnya bila orang yang tak ingkar kemungkaran pun kita nak tuduh. Orang yang sama ada kita tahu atau tak tahu, kita mudah tuduh orang. Bila ustaz tu tak komen isu yang dia nak, dia kata ustaz ni sembunyi ilmu, ustaz ni tak berani, ustaz ni penakut, ustaz ni pengecut, tak berani. Mana kau tahu apa yang individu yang kau kata tuduh tu buat apa? Bukan semua benda yang kita buat, kita kena cerita kat orang. Betul tak? Sama juga macam orang kata, ni tak buat apa, ni tak buat apa, tak. Tengok ni tak ada sedekah apa. Ada orang yang sedekah, dia sedekah sembunyi-sembunyi, dia tak cerita kat orang. Apa masalah kamu? Kamu sebenarnya ada masalah hati. Sebab kamu nampak kamu saja yang buat kerja, jadi kamu hukum orang lain tak buat kerja. Bila kamu tak nampak dia buat apa yang kamu nak. Sama jugalah kita, janganlah kita ni bersangka buruk sangat dengan orang-orang yang kerja pejabat agama.
Mereka ada tugas, mereka buat kerja mereka, tugas mereka, dan ada yang kita tak nampak, dan mereka pun tak perlu pun berhajat pada nak cerita kat kita. Kan? Macam dulu, macam isu ni lah zakat. Sama juga. Oh, kenapa ni orang pejabat zakat tak buat kerja? Ni tengok ni orang miskin banyak. Baik, kau macam mana kau cepat betul-betul tergesa-gesa dalam menghukum orang pejabat agama tak buat kerja, sedangkan kau sendiri tak tahu apa yang mereka dah buat? Dan adakah kemestian bagi mereka yang bekerja di pejabat agama, terutamanya pejabat berkait dengan zakat dan sebagainya, mereka kena cerita semua benda yang mereka buat dekat media sosial? Tak juga kan? Jadi balik pada kita ni, jangan duk sibuk apa yang orang buat. Kita sendiri kena sibuk dengan apa yang kita buat. Jangan kita mudah untuk apa? Bila kita tak tahu orang tu buat apa, kita tak nampak, kita terus kita bina sangkaan buruk. Su'uzwan. Ini banyak berlaku. Kita tengok ni ustaz ni tak ulah isu ni, tak ulah isu ni. Juga ada juga perangai sebahagian orang, bila dia tengok ustaz dia tak ulah isu ni, dia kata ustaz ni diam, ustaz ni syaitan bisu, ustaz ni sembunyi ilmu. Ini masalahnya kita ni. Misalnya orang kita ni dia hanya nampak, dia nak supaya benda yang dia nak tu terzahir depan. Baik. Itu kita kena setegur lah. Baik, sebab itulah bila kita sebut lataiful iqtiran antara Al-Alim dan Al-Hakim, nama Allah Al-Alim yang maha mengetahui itu disertakan dengan maha bijaksana. Sebab apa? Sebab ilmu Allah itu pasti berlaku dengan kebijaksanaan. Disertai dengan kebijaksanaan. Sebab itu kita kata ilmu Allah maqrunatan bil hikmah. Apa maksud ilmu Allah maqrunatan bil hikmah? Berdasarkan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 32 tadi, maknanya ilmu Allah itu pasti disertai dengan kebijaksanaan. Apa maksud kebijaksanaan di sini? Apa maksud hikmah di sini? Sebahagian ulama mengatakan wad'u kulli syai'in fi mahallihi atau fi mawdi'ihi atau fi masarihi. Hikmah, antara maksud hikmah ni banyak. Antaranya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah. Itu hikmah. Sama jugalah macam termasuk hikmah. Antara termasuk hikmah juga adalah yang kita lihat hari ini adalah isu-isu yang melibatkan isu ilmiah. Contohnya isu-isu yang melibatkan perlu perbahasan yang komprehensif, perlu perbahasan yang lebih mendalam. Adakah sepatutnya kita letakkan isu tersebut, kita dedahkan pada semua jenis orang dan kita bahaskan, kita tak tengok dah orang tu dia jahil ke, dia alim ke, dia tak tahu ke, orang yang macam mana. Semua benda kita nak bahaskan. Contohnya macam di Facebook kan, adakah termasuk hikmah apabila benda-benda isu-isu yang perlukan kajian yang lebih mendalam, kita terus nak bincang dekat Facebook? Tak termasuk hikmah. Tak termasuk hikmah. Sebab tu kita kena faham. Ada sebahagian penuntut ilmu ataupun di kalangan pengkaji, bahis, asatizah dan sebagainya, kadang-kadang mereka tak bincang isu tu dekat Facebook, tetapi mereka bincang isu tu, mereka bawakan ke dalam jurnal-jurnal akademik. Itu kan, itu hikmahnya. Maknanya perbahasan yang yang tinggi ni, memang itu tempat dia, itu hikmah dia. Hikmah dia macam contoh perbahasan berkenaan dengan secara umum bolehlah share kat Facebook kan. Secara umum kita bolehlah share kat Facebook, tak ada masalah. Macam kita nak bagi tahu tentang kesesatan ilmu martabat 7 secara umum. Memang tak ada dalam Islam lah ilmu martabat 7 ni. Memang tak ada dalam Islam. Maknanya asalnya daripada falsafah Platonism dan kemudian dikembang-kembangkan dengan tafsiran-tafsiran yang tertentu. Itu pun kita boleh sebut secara umum lah. Kalau nak tahu secara ilmiah dan sebagainya, bukan tempat yang dekat Facebook. Kat Facebook tu tempat bergaduh, tempat orang nak menang dan sebagainya. Mungkinlah ada ilmiah sikit-sikit kan, ada orang yang dia boleh ni, tapi cuba tengok
Kita kongsi benda yang umum pun ada je orang yang kan, orang yang jahil, orang yang macam-macam, dia nak tegakkan benang yang basah, dia nak betul dia kat komen dan sebagainya, macam-macam. Sebab itu bukan tempat, bukan medium yang bukan hikmah, maknanya bukan termasuk hikmah bila kita nak kongsikan semua perbahasan-perbahasan, terutamanya perbahasan ilmu-ilmu yang mendalam, yang perlukan kajian, yang perlukan kita kata penelitian yang lebih terperinci, yang komprehensif, lebih syumul. Tak semuanya kita boleh bincang dekat media sosial. Bincang secara umum tu boleh lah. Sebab tu tak termasuk hikmah. Sebab tu kenapa kita tengok sebahagian guru kita, asatizah kita, dia orang tak bincang pun Facebook saja, nak mendalam kan. Nak mendalam sangat. Maknanya sebab dia orang tahu. Nak mendalam maknanya pergi tulis jurnal akademik, tulis bincang. Itu tempat dia. Pergi buat tesis. Itu tempat dia. Kalau kau tulis kat Facebook, siapa yang nak hukum, nak nilai tulisan kamu tu? Adakah orang awam saja nak nilai? Orang awam kan tahu. Orang kebanyakan ni bukan dia tahu, dia ikut suka dia. Jadi pergi tulis makalah, pergi tulis artikel ilmiah. Okey, bawa tunjuk dekat, pergi cari supervisor, buat tesis. Okey, ada orang menilai. Kan? Itu beza dia, itu hikmah dia. Maknanya kalau kita ada apa sahaja yang kita rasa kita tak perhati, contoh khususnya bagi penuntut ilmu ni, dia nak buat kajian pergi tempat dia. Hikmah. Bukan buat kajian dekat Facebook. Buat kajian dekat Facebook, dia dapat yang nilai siapa? Nilai ni Pak Cik Abu, Pak Cik ni, Pak Cik tu, Mak Cik ni. Ya memanglah kadang-kadang ada orang yang dia ada ilmu dan sebagainya, tapi tak semua sama level. Pengetahuan umum, setakat Google, memang kita semua boleh Google. Semua orang boleh Google, tapi bukan, ilmu tu bukan didapatkan daripada satu sumber maklumat yang bersifat sathi, hanya surface semata-mata, bahkan perlukan kepada pendalaman, pendetailan. Itu kita ada hikmah. Kalau rasa ini, maknanya pergi rujuk buku yang akademik, pergi buat kajian. Sebab itu kita kata al-hikmah wad'u kulli syai'in fi masalihi, fi mawdi'ihi. Dia masuk dalam keadilan lah. Kita letak satu pada tempat dia. Sama jugalah nak mengingkar kemungkaran. Ada orang dia tanya Ustaz, macam mana ni ada orang ni sesat, ajaran sesat ni nak bawa gini-gini Ustaz, macam mana, apa tindakan kita, apa tindakan Ustaz? Pergilah report. Apa saya nak kena suruh Ustaz tu pula? Pergi kamulah report, dah kamu tahu, pergi report pejabat agama, pergi report. Tapi pejabat agama tak gini, bagi alasan pula. Kamu buatlah apa yang kamu mampu. Masalahnya tu, masalah kita sebagai orang kita ni, dia sekali kan dia akan bebankan semuanya pada ustaz dia. Jadi ustaz dia banyak dia kerja. Habis beban kan, dah lah suruh cari dalil pun, ditanya ustaz dia juga, tolong cari dalil, padahal dia boleh cari. Kalau tanya dalil tu, tanya dalil ayat mana, itu boleh lagi jawab. Tapi nak suruh pergi cari ataupun nak pergi buka kitab ni, bukan tempat dia. Bukan tempat dia. Baik. Dan kena belajarlah. Bagi orang awam, dia kena belajar dan kena bersabar. Kerana bila dia tidak bersabar, maknanya dia akan terhalang daripada mendapat ilmu, pengetahuan, bila dia tak sabar. Kadang-kadang ada orang dia kata, saya masuk kelas ustaz ni, saya tanya soalan, ustaz tak jawab. Jadi saya pergi tanya ustaz lain lah, saya tak belajar ustaz. Tak apalah, pergilah belajar dengan ustaz lain. Tetapi dia tak sedar, maknanya dia dah menghalang dirinya untuk dapat ilmu yang lain daripada ustaz yang dia tak mau tanya dah, ataupun dia rasa macam dia dah berputus asa. Kadang-kadang kita kena faham, ada guru kita, dia tak jawab tu kerana dia tahu. Kerana kita masih tak bersedia untuk menerima jawapan. Kadang-kadang kalau kita bagi jawapan, dia akan jadi tammatul kubra, dia akan jadi berat, dia tak boleh terima. Jadi sebab itulah kadang-kadang ada soalan kita, guru kita tak jawab. Macam mana kalau kita tengok akhlak, adab ulama kan. Contoh macam diceritakan oleh Syekh Utsaimin, macam mana Syekh bin Baz rahimahullah. Bila ada orang tanya dia soalan, ada yang dia tak jawab, dia suruh baca je. Dia baca. Tengah baca kitab kan, baca. Sebab apa? Dia tahu belum sampai waktunya.
Kan? Tapi kita hari ni semua benda nak cepat. Semua nak segera. Mengaji malas. Semua nak segera. Ustaz tolong jawab. Ustaz tolong jawab ni. Ustaz apa pandangan Ustaz ni? Ustaz tolong jawab ni. Tolong jawab. Tolong jawab. Ustaz tolong jawab dengan terperinci. Ustaz tolong jawab dengan dalil, dengan detail, dengan gini-gini. Baik, sabarlah. Kamu pergi mengaji dulu. Dan kamu akan dapat jawapan. Lambat atau cepat, kamu akan dapat jawapan. Contoh macam anda mengajar kitab Ighathatul Lahfan fi Masayidi Syaitan, Ibnul Qayyim. Baik. Jadi kelas tu dah sampai kelas yang ke-97, siri yang ke-97. Dulu ada orang tanya, Ustaz, apa Ustaz tak sentuh tentang kuburiyun? Kita bagi tahu. Tahun 2016, 2015, 2016 kita dah tulis buku. Rujuklah buku tu. Kita dah terjemah buku. Tathhirul I'tiqad an Adranil Ilhad oleh Imam As-San'ani. Kita dah terjemah buku tu. Pergi cari buku tu. Tak faham. Ada ustaz yang dah mengajar kelas. Fadil Ustaz Asri wafaqahullah. Buka kelas kat Yayasan Taklim. Dah khatam dah pun. Rujuk lah. Cukup rujuk. Masalahnya tak mau rujuk. Malas. Bukan benda tu susah. Dah ada rakaman. Ni masalah simptom apa? Manja dalam menuntut ilmu. Manja menuntut ilmu ni semua benda dia nak kena suap. Padahal benda tu dah ada. Pergi rujuk buku tu. Saya tak mampu beli. Tak mampu beli. Ada. Pergi tanya ke orang yang mampu. Ataupun tengok saja rakaman. Dah dibaca dah dalam tu. Walaupun tak ada buku kan. Tengok saja rakaman. Dah ada. Kenapa Ustaz tak ulas? Sabar. Nak tengok sabar itu sampai siri yang ke-97 baru Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bahaskan dalam kitabnya Ighathatul Lahfan tu, baru sampai bab masalah fitnah kubur. Fitnah bil kubur. Kita bincangkan sebelum ni, baru masuk. Bayangkan 97. Kelas yang ke-97 baru masuk apa yang orang duk nak minta-minta, duk tanya-tanya tu. Maknanya apa? Maknanya menuntut ilmu ni kena sabar. Dan sampai waktunya kita akan sampai. Kalau kita tak sabar habis. Masalah orang hari ni dia tak mau. Dia tak mau sabar. Sebab itu orang yang bersabar dalam menuntut ilmu ni pahalanya lebih. Sebab apa? Pahalanya lebih sebab dia pahala sabar dia tu. Kesabaran dia tu. Menahan diri dia daripada untuk apa? Untuk memberi komen, untuk mengungkap, membuat kesimpulan dan sebagainya. Saya tak sabar. Masalahnya tak sabar. Ada orang yang dia tergesa-gesa buat hukum kat atas ustaz dia, guru dia sendiri, pasal dia tak sabar. Banyak benda. Disebabkan ketidaksabaran. Sebab tak ada hikmah lah. Sebab itu kita kata menuntut ilmu ni dia kena bertahap-tahap. Bertahap-tahap. Kat situ kita akan dapat hikmah. Dan sebab itu kita katakan, balik pada tadi, iqtiran, lataiful iqtiran al-hakim dengan al-alimul hakim dan surah Al-Baqarah ayat 32 tu menjelaskan kepada kita ilmu Allah itu pasti datang daripada kebijaksanaan dia. Sebab dia al-hakim, maha bijaksana. Jadi tentu ilmu yang Allah Ta'ala yang berlaku pada makhluk, pengetahuan Allah SWT, ketentuan dia terhadap makhluk itu semuanya berlaku dengan hikmah, kebijaksanaan. Baik. Sama juga dalam surah Al-Anbiya ayat 4. Kita nak tengok lataiful iqtiran yang berikutnya dalam ayat yang keempat dalam surah Al-Anbiya. Allah kata apa? Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwas sami'ul 'alim. Bila Allah Ta'ala kata berkenaan dengan perkataan hamba Allah, Tuhanku ya'lam, mengetahui, al-qawla fis sama'i wal ard, perkataan di langit dan di bumi. Wa huwas sami'ul 'alim. Wa huwas sami'ul 'alim. So iqtiran di sini nama Allah As-Sami', Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kenapa? Kerana kata para ulama, al-ilm la yatimmu an tahsilihi illa an tariqil hawas.
Ilmu tak mungkin dicapai melainkan dengan jalan panca indera. Panca indera, antaranya panca indera apa? Yang paling kuat adalah pendengaran, as-sam'. Sebab itulah apa kita kata, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dekat kita, dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala yasma'u kulla syai'. Maha mendengar segala sesuatu. Dan sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia Maha mendengar segala sesuatu, maka itulah menunjukkan ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi itu lataiful iqtiran. Maknanya Allah Ta'ala Maha mendengar segala sesuatu dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Sebab apa? Sebab dia mendengar segala sesuatu dan ilmunya mendengar sesuatu. Dan dekat situ juga ada isyarat nak bagi tahu dekat kita, ilmu tak dapat diperolehi melainkan dari sudut manusia, dari sudut kita sebagai hamba Allah. Tak mungkin ilmu itu dapat kita perolehi melainkan melalui panca indera, dan panca indera yang paling kuat yang paling kukuh untuk kita memperolehi ilmu adalah hasatis sam'. Maknanya apa? Panca indera melalui pendengaran. Sebab itulah apa? Kita kena banyak mendengar ilmu. Banyak mendengar ilmu. Banyak mendengar Al-Quran. Banyak mendengar ilmu pengetahuan, pengajian, durus. Sebab apa kita kata pendengaran ni lebih kuat? Sebab tu ulama bahas panca indera yang paling kuat, pendengaran. Sebab apa? Kita ada, ulama bagi contoh. Antaranya, kita boleh dapati orang yang buta yang mempunyai ilmu pengetahuan yang banyak. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tak tarik nikmat pendengaran. Dia dapat dengar. Walaupun dia tak dapat lihat, tapi dia dapat dengar. Itu menunjukkan pendengaran lebih kuat. Tapi kita jarang mendengar orang yang pekak alim. Jarang kita dengar orang yang pekak dia alim. Tapi kita selalu dengar orang yang buta alim. Itu menunjukkan apa? Panca indera, yakni pendengaran dia lebih kuat. Lebih kuat dalam nak dalam kita kata nak dari sudut panca indera yang kita nak memperoleh ilmu pengetahuan tu. Kan? Kita yang dengar dars pengajian pagi ni pun, boleh jadi ada orang yang dia dengar dalam kereta, ataupun boleh jadi ada orang yang di tengah masak ke, dia dengar, dia pasang. Dia tak sebenarnya kena tengok kan, tapi dia dengar dan sampai maklumat. Tak semestinya dia kena dapat melalui mata, pandangan dia. Tapi kalau disertai apa panca indera itu, pandangan mata dengan penglihatan, itu lebih kuat lah. Itu lebih kukuh, lebih kuat. Baik. Itu contohlah, maknanya lataiful iqtiran, maknanya dari sudut apa kita kata apa Allah Taala sertakan nama-namanya yang lain, Al-Alim, Al-Hakim. Contoh yang lain kita sebut tadi Al-Aziz, Al-Alim kan, dalam surah Yasin ayat 38. Itu menunjukkan bahawasanya apa? Allah SWT Maha mengetahui, dan iqtiran di sini adalah menunjukkan apa kita kata takdir kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap sesuatu, maka ianya adalah datang daripada sifat maha perkasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sifatuhu al-aziz, al-izzah, al-jalil, al-kabir. Semua yang nama-nama yang membawa kepada sifat pengagungan, keagungan Allah, keperkasaan Allah SWT, kekuatan Allah, kekuasaan Allah. Maka al-izzah, semuanya membawa maksud al-izzah, kita kata kekuasaan, dominasi, kekuatan, al-ghalabah wal-quwwah. Maka menunjukkan kepada kita bahawasanya apa? Segala ketetapan yang Allah Ta'ala jadikan di dalam makhluk ini, di dalam alam ini yang kita nampak, maka kesemuanya itu datang daripada sifat keperkasaan Allah, kekuatan Allah, kekuasaan Allah dan ilmu Allah. Zalika taqdirul azizil alim. Kan? Jadi maknanya kita tengoklah. Bila kita tengok orang share apa dia James Webb ataupun James Webb punya teleskop tu dapat gambar galaksi. Dan kita nampak
So kita nampak dari ni, zalika taqdirul azizil alim. Menunjukkan kepada kita bahwasanya alam ini memang dah disusun, munazzamah, disusun. Allah Taala susun dengan cantik sekali, dengan baik susunan. Itu yang kita nampak. Kan? Kita baru nampak kerlipan kita kata cahaya bintang-bintang, gugusan bintang-bintang dan benda-benda kosmik yang kita nampak melalui teleskop. Itu menunjukkan apa? Kita tengok zalika taqdirul azizil alim. Dan itu adalah takdir, kekuasaan Allah yang Maha mengetahui. Sudah tentulah apa yang Allah Taala tentukan itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Sebab tu bila kita tengok tentang apa dia bintang, tentang benda-benda kosmik yang ditemui oleh astronomer, tak kira lah sama ada astronomer Islam dan sebagainya. Sebab tu kalau kita tengok balik bintang-bintang yang nama-nama bintang yang banyak ditemui itu banyaknya dalam bahasa Arab asalnya, kemudian dilatinkan ataupun diinggriskan. Contoh dalam Al-Quran Allah kata berkenaan dengan wa annahu huwa rabbush syi'ra. Rabbush syi'ra maknanya Allah Subhanahu taala itu Tuhan bagi asy-syi'ra. Asy-syi'ra ni kata para ulama tafsir, antara tafsirannya adalah bintang, bintang asy-syi'ra, bintang asy-syi'ra. Dan sebahagian ulama kata dia adalah Mirzam al-Jawza. Mirzam al-Jawza. Dalam bahasa moden dia orang panggil apa? Dia orang apa, daripada nama daripada bahasa Arab tu dia orang ambil juga. Dalam bahasa moden dipanggil Sirius. 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 Itu syi'ra dalam Quran ada sebut. Syi'ra. Jadi orang pun buat kajian tentang bintang Sirius ni. Macam mana dia punya sifat dia dan gini. Dan kalau kita keluarkan bintang tu daripada sistem dia. Contohnya Sirius ni dia dalam sistem apa? Binary star system. Okey, dia punya constellation apa? Dia Canis Major. Distance berapa? 8.6 light years. Right ascension dia. Dia orang buat kajian. Baik, kalau dia terkeluar daripada sistem itu apa akan berlaku? Apa akan berlaku? Maksudnya zalika taqdirul azizil alim. Apa yang Allah Taala tetapkan bintang tersebut, ketetapannya itu tak terkeluar daripada pengetahuan dan kebijaksanaan Allah SWT. Kalau bintang-bintang tu semua tak ada sistem dia, tak ada orbit dia dan tak ada dia punya sistem dia tersendiri, dia terkeluar daripada sistem dia, dia akan musnah. Dan dia berlanggar sesama, dia akan musnah. Confirm akan musnah. Sebab apa? Kita tahu. Contoh kita ambil bintang Sirius tu, Syi'ra tu, kan? Dia punya surface temperature dia saja 9,670 darjah Celsius. Bayangkan. Sirius bukan Sirius itu nama bintang tu. Asy-Syi'ra. Dalam Quran Allah kata Rabbush Syi'ra, Tuhan bagi bintang Syi'ra. Ada juga kata Syi'ra ni Al-Jawza, Mirzam al-Jawza, bintang lain. Tapi yang jumhur ulama kebanyakan ulama tafsir yang sebut Rabbush Syi'ra ni maknanya Sirius. Kalau sama sekarang ni Sirius, bintang yang warna biru tu. Dia masuk dalam binary star system. Dia punya constellation Canis Major. Kan? Dia punya size dia lebih kurang matahari, 1.02 kali saiz matahari. Maksudnya dia lebih kurang matahari. Surface temperature dia saja, maknanya surface temperature dia saja 9,670 darjah Celsius. So bayangkan kalau dia belaga sesama dia, apa yang berlaku? Kan? Sebab tu kita kata zalika taqdirul azizil alim. Macam tu takdir, ketetapan yang daripada datang daripada apa? Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Yalah. So bayang macam mana kita kan, bintang yang kita nampak jauh tu kita nampak cantik dan sebagainya, tapi yang pada hakikat pada apa dia kita kata kandungan apa yang ada dalam bintang tu, surface dia saja pun dah 9,670 darjah Celsius. Kita boleh nak pegang tak boleh kan? Kita
akan, maknanya tak, siapa yang susun benda tu? Tuhan lah, Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Aziz Al-Alim. Baik. Jadi itu contohlah, maknanya macam mana kita nak praktikkan nama-nama Allah ni, maknanya kita boleh dapat bila lataiful iqtiran, lataiful iqtiran. Baik, kita tutup dengan samarah. Samarah maknanya kita kata samarat, kita kata buah hasil yang kita boleh dapat daripada keimanan kita dengan nama Allah Al-Alim. Yang mana nama Allah Al-Alim ini dia akan menimbulkan, bila kita faham betul-betul Allah Ta'ala maha mengetahui, kita kena tengok dalam ayat Al-Quran macam mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat dia perbandingan. Contoh, nak bagi tahu betapa kecilnya kita, maka tengoklah ayat-ayat Al-Quran yang cerita tentang perbandingan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya dalam surah Al-Kahfi ayat apa? Ayat 109. Contoh, ada beberapa ayat lagi. Contoh, Allah Ta'ala berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi wa law ji'na bimithlihi madada." Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta, dakwat untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sudah tentulah apa? Sudah tentulah akan habis kering lautan itu sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku. Walaupun kami tambahkan lagi dengan lautan yang sebanding dengannya sebagai bantuan, sebagai tambahan. Maknanya apa? Itu luasnya ilmu Allah. Maknanya kalau lautan yang luas tu dijadikan dakwat, pokok-pokok dalam ayat lain disebutkan pokok-pokok dijadikan pena. Seluruh pokok yang ada kat atas muka bumi ni dijadikan pena untuk tulis ilmu Allah. Kalimatullah maknanya ilmu Allah. Kalamullah. Maka akan habis. Lautan tu akan kering. Kalau tambah lagi lautan yang sama atau 7 lautan yang sama ataupun banyak tambah lagi pun akan kering dan ilmu Allah takkan habis. Maknanya takkan sempat habis untuk tulis. Takkan habis. Walaupun banyak mana tak akan habis. Itu perbandingan ilmu Allah. Satu kata para ulama, perbandingan ilmu kita dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ibarat macam kita letakkan jari kita ke dalam lautan yang luas itu, dan kita keluarkan jari kita dan air yang melekat dekat jari kita itu jatuh balik ke lautan tersebut. Dia tak kekal. Itu ilmu kita. Dan ilmu Allah diibaratkan seperti lautan tersebut. Maknanya banyak mana ilmu kita? Sikit lah. Sebab itu Allah kata wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ya Allah ingatkan kita ni kalau kita belajar, ada lagi orang yang lebih alim daripada kita. Atas orang yang lebih alim tu lebih alim. Sampailah kepada Al-Alim, yang ini Allah yang maha mengetahui. Maknanya kita makin mengaji ni, makin kita kena tunduk tawaduk, kita kena rendah diri. Jangan kita sombong, jangan kita bangga dengan ilmu kita, jangan kita rasa kita dah tahu segala-galanya. Jangan kita rasa kita dah dapat beli kitab tebal-tebal ni, kita dah dapat belajar gini, kita dah ada diploma ke, degree ke, master ke, PhD ke, kita dah rasa kita dah tahu segala-galanya. Bahkan makin kita belajar, makin kita jahil. Makin belajar, makin kita tahu kita ni tak tahu apa. Itu sifat dia. Sifat kita menuntut ilmu, makin belajar, makin kita tak tahu. Makin kita tak tahu dan makin kita rendah diri. Itu samarah dia. Dan satu lagi samarah yang perlu kita tekankan, terutamanya pada zaman kini, iaitulah apa? Balik pada asal ayat perintah supaya kita menuntut ilmu. Perintah supaya kita membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. So Allah Taala perintahkan kita baca. Allah perintahkan kita supaya menuntut ilmu. Nabi SAW perintahkan kita untuk menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. So Nabi sebutkan tentang fadilat-fadilat menuntut ilmu ni banyak. Dan kita kena menuntut ilmu. Kita kena teruskan membaca, teruskan mengaji, teruskan mengkaji. Dan yang paling penting, bila kita tengok kemunduran umat Islam pada setiap zaman adalah berpunca daripada perbuatan mereka yang
rela dengan kejahilan. Reda dengan kejahilan. Ini bahaya. Contoh, anda bagi contoh mazahir, contoh ciri-ciri orang macam ni. Bahaya. Dia jadi apa? Akhir sekali kita hanya akan dikuasai oleh orang kafir. Akhir sekali natijah ni sangat buruk. Kita akan dikuasai oleh orang-orang yang menjadi musuh-musuh agama Allah, yang menjadi orang-orang yang menentang agama Allah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, orang-orang kafir lah. Dengan alasan kita, esok dah nak kiamat, lusa dah nak kiamat, kita pun berpeluk tubuh. Buat apa nak belajar? Ni semua ilmu dunia. Ni masalah ni. Ni masalah. Inilah yang diungkapkan oleh ramai ulama-ulama, pengkaji-pengkaji, khususnya di kalangan mereka yang terlibat secara langsung dalam proses aslamatul ma'rifah, Islamization of human knowledge. Kita tengok ulama-ulama seperti besar seperti Syekh Ja'far, Syekh Idris, seperti, dan juga ramai lagi ulama-ulama yang seperti Syekh Dr. Ismail Faruqi, dan ramai ulama-ulama kajian tentang Islamization of human knowledge ni. Punca kemunduran, antara termasuk salah satu kemunduran umat Islam bila mereka membataskan ilmu tu, dan membataskan ilmu, dan mereka tak, maksudnya orang Islam sendiri rasa macam ilmu-ilmu barat ni kita langsung tak boleh ambil, maksudnya ni ilmu kafir, ni semua ni tak boleh ambil, NASA ni semua ni konspirasi, bla 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 semua. Last sekali kita jadi mundur ke belakang. Dan tak ada orang yang nak compete. Dan tak ada orang yang nak buat proses Islamisasi. Proses Islamisasi maknanya kita nak tekankan bahawasanya ilmu pengetahuan semuanya ini kembali kepada yang memberi pengetahuan tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah. Dan akhir sekali apa? Dia pun dia kata tak boleh, haram belajar kat universiti, tak boleh, ni semua ni ilmu dunia, ambil PhD, ambil sains pun tak boleh, jangan belajar sains, ni semua ilmu kafir, ini semua tak boleh, ni semua konspirasi Yahudi, bla 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 bla. Lah sekali kita mundur. Kan? Itu tak tahu apa. Kemudian ayat kita kata yang lucunya, dia tak sedar. Kan? Dia kata ni konspirasi apa semua. Dia duk guna Google, dia duk guna Google Maps, dia duk guna Google Earth, dia duk guna, semua dia guna Google. Dia pun duk guna Google untuk cari maklumat, untuk hentam orang yang dia kata konspirasi, teori konspirasi, ataupun NASA ni Yahudi dan sebagainya. Dia tak sedar bahawasanya Google yang dia guna tu pun juga adalah bersumberkan satelit-satelit yang dilancarkan oleh NASA. Last sekali dia pun sendiri sumber maklumat dia pun Yahudi juga, dia pun tak sedar. Itu kita kata orang yang dia, bahayanya orang yang tak sedar, dia tak tahu. Dia tak sedar diri yang dia jahil. Ini masalah. Jahil murakkab. Ataupun dia la ya'lamuna annahu la ya'lam. La ya'lam annahu la ya'lam. Dia tak sedar yang dia tak tahu yang dia sendiri tak tahu. Ini masalah. Ini susah. Kalau kita nak ajar pun susah, dia nak menang. Ini susah. Sebab itu kita kata menuntut ilmu. Dan kena, maknanya apa sekalipun bidang ilmu yang kita ambil, itu maksud Islamization of human knowledge. Itu maknanya apa sahaja bidang ilmu yang kita ambil, jangan kita pisahkan dia dengan perhambaan kita ini kepada Allah. Jangan kita, maknanya jangan sampai jadi macam orang-orang yang dia belajar ilmu-ilmu keduniaan ni, buat apa? Pasal dia nak nafikan Tuhan. Macam new atheism. Kan? Ilhad al-jadid. Ilhad jadid. New atheism ni dia orang gunakan teori-teori yang apa tertentu untuk isbatkan tentang akan untuk menafikan Tuhan, untuk menafikan peranan Tuhan, untuk menafikan hubung kait antara penciptaan antara makhluk dengan Tuhan. Itu kita tak mau jadi macam tu. Itu yang berlaku dekat barat. Sampai adanya ilhad ini, atheism itu dia masuk melalui apa kita kata melalui medium akademik.
Kalau tak ada orang Islam yang masuk tasaddi nak lawan orang-orang macam ni, yang masuk dalam bidang fizik, yang masuk dalam bidang ini, bidang itu. Sebab itu kena ada fardu kifayah. Jangan pula kita, kawan kita tu nak masuk bidang ni, kita pun ni semua bidang dunia. Jangan. Tak, bagikan galakan untuk dia masuk bidang. Anak-anak kita ke, bagi dia galakan untuk masuk bidang-bidang yang perlukan kepada kepakaran. Bidang-bidang keduniaan. Kita tak boleh bagi alasan esok nak kiamat. Jadi macam inilah. Sekarang ni kita kata, sekarang ni orang agama asyik duk takutkan masyarakat dengan dah nak kiamat, esok nak kiamat. Jadi buat apa? Kita tak payahlah nak sibuk dengan dunia. Dia bagi alasan macam tu. Ini macam mana kita nak maju? Kiamat dia dah tahu kan. Dia kata tok guru aku, tok syekh aku dah jangka kiamat akan berlaku sekian hari. Tok guru dia pergi Mekah, dia kata. Dapat tanabbuat, dapat ramalan kiamat nak berlaku sekian. Jadi buat apa? Kena pakat-pakat masuk dalam kampung, tinggalkan teknologi apa semua, masuk dalam kampung, duduk dalam kampung, bela kambing, duduk sendiri-sendiri, tak payah ambil tahu. Masalah. Dulu kan ada kan kes jual rumah apa semua, masuk buat perkampungan dalam. Tapi last sekali guna Google juga. Guna internet juga. Dia kata tak takut. Kan? Tengok negara-negara besar sekarang ni, dia orang pakai satelit untuk apa? Untuk kita kata untuk komunikasi dalam peperangan dan sebagainya. Kita dah nampak. Takkan kita nak bagi alasan itu semua dunia lalu kita ketinggalan. Macam tu tak maju. Kan, tak maju. Tapi ni masalah paling besar sekali. Kemudian salahkan Tuhan. Salahkan Tuhan. Kat sini dia ada unsur-unsur Jabariyah, fatalism. Jabariyah. Itu kena kaji. Sebab apa umat Islam mundur? Semua benda salah Tuhan. Kita banjir besar ni kat sini ni, banjir ni tak boleh buat apa dah. Kita memang dah ketentuan Tuhan. Jadi kita kena terima je lah. Kita bersiap-siap gitu-gitu, banjir dah memang gitu. Kita nak buat macam mana, memang Tuhan dah bagi kita macam ni. Tak ada lah usaha. Semua nak salah Tuhan. Memanglah Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan, tetapi Allah Taala juga bagi kita ikhtiar, bagi kita pilihan. Apa yang kita buat. Maksiat ni banyak, maksiat ni banyak. Ni memang nak buat macam mana, akhir zaman dah. Kita bagi alasan akhir zaman. Tapi apa peranan kita? Pemimpin-pemimpin yang ada. Kenapa tak laksanakan undang-undang Islam? Kenapa tak usaha untuk laksanakan undang-undang Islam? Ramainya orang hari ni mencela agama, berani mencela agama terang-terangan, gini-gini. Nak buat macam mana ni, memang dah Tuhan dah tetapkan, dah tentukan. Takdir. Dia salah takdir. Apa peranan kamu sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang menetapkan polisi kerajaan? Apa peranan kamu? Yang buat undang-undang. Orang Islam yang buat undang-undang, apa peranan kamu? Tetapkanlah undang-undang, tetaplah hukum yang keras untuk bagi pengajaran kepada orang yang buat main-main dengan agama Islam, orang yang mempersendakan agama Islam. Masalahnya ni buat macam mana kita ni dah hidup zaman akhir zaman. Itu masalah. Ini kita kata tak berapa, memang memberi konotasi yang negatif bila pengajian ilmu ni dia tidak objektif. Tidak objektif maknanya dia masuk unsur-unsur asing, dan akhir sekali agama ni jadi itu yang jadi khurafat tu. Duk ajar ni percaya dengan ni tok wali ni, keramat dia ni gini, dia boleh gini, kita boleh lawan dengan penjajah pakai kerih terbang, parang terbang, kita ni boleh. Dah jadi apa? Dah jadi, kita kata itu menyebabkan kemunduran umat Islam. Dan akhir sekali kita seronok tengok orang bukan Islam buat kemajuan dan sebagainya, kita tinggal. Dan sekali kita terpaksa import. Nak buat vaksin pun kena taklid dia orang. Kenapa kita tak sendiri yang buat kaji? Itu masalahnya. Bila ada penyakit terus berkiblatkan barat semuanya. Ini masalah. Ini yang disentuh oleh ulama-ulama, pengkaji-pengkaji, khususnya mereka yang menjadi tokoh-tokoh utama
dalam membangkitkan balik Islamization of human knowledge. Islamisasi As-Salamatul Ma'rifah. Sebenarnya As-Salamatul Ma'rifah ni awal lagi. Ulama-ulama awal seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni antara tokoh-tokoh As-Salamatul Ma'rifah, Islamization of human knowledge. Dia ada dia punya bahasan dia tu kan. Tapi itu kita kata nak ingatkan. Kita hari ni jadi masalah bila orang yang mengajar pun yang mengarut-mengarut, mengajar pun tak tahulah, tak tentu hala. Hadis pun hadis yang palsu, tak ada asal, mengajar khurafat, yang tak ada kelayakan pun boleh mengajar agama. Semua boleh masuk dalam bidang yang mulia ini tanpa ada credibility ataupun tanpa ada kelayakan yang khusus. Akhir sekali kita tengok ni, agama jadi bahan senda gurau, jadi bahan lawak. Allahul musta'an. Jadi ini adalah samarah, maknanya kita pada akhir pertemuan kita hari ini, yakni kita tutup dengan perbahasan kita berkenaan dengan nama Allah Al-Alim. Apa yang kita boleh dapat, maknanya kita kena teruskan menuntut ilmu dan perbanyakkan lagi usaha-usaha untuk menyebarkan ilmu melalui media-media yang ada. Antaranya media-media sosial. Sebarkan ilmu. Tempat-tempat pengajian, maknanya kena usahakan orang-orang yang mempunyai. Sebab itu kalau kita tengok Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dia ada sebut tentang infak, menyebarkan ilmu. Infak menyebarkan ilmu tu lebih lebih utama. Terutamanya pada zaman kejahilan menyebar. Kejahilan bermaharajalela. Sebab tu orang hari ni kan dia kata infak untuk banyak orang infak untuk mahat tahfiz kan. Tak ada masalah. Tapi kalau kita tengok balik afdal sedekah. Sedekah yang paling afdal pada zaman ini, terutamanya bila kita tengok orang kejahilan tu makin banyak. Antaranya apa? Menyebarkan ilmu. Sedekah infak kita tu pada pusat-pusat ilmu. Madrasah yang menyebarkan ilmu, pusat pengajian ilmu. Tak kiralah orang nak buat bangunan untuk buat pondok moden ke, untuk menyebarkan ilmu. Apa sahaja usaha untuk menyebarkan ilmu, untuk menghidupkan balik ilmu pengetahuan, yang ni yang kita kena utamakan. Okey, orang tanya, Ustaz, saya tengok ma'had tahfiz banyak. Ma'had tahfiz dah banyak, ya, betul. Ma'had tahfiz dah banyak. Orang ni buka ma'had tahfiz dia. Orang ni buka ma'had tahfiz dia. Padahal kalau fikir balik, ni orang pejabat agama kena fikir. Dan orang-orang yang berada jawatan-jawatan tinggi ni kena fikir. Kenapa masjid-masjid tak digunakan sebagai pusat, menjadi pusat tahfiz? Jadi masjid-masjid tu dibuat pusat tahfiz, maknanya anak orang Islam pergi masjid, dia boleh belajar tahfiz. Kenapa perlu buka? Orang ni buka ma'had tahfiz dia, orang ni buka ma'had tahfiz dia. Kemudian hak ni tak ada kelayakan buat ma'had tahfiz, kemudian ada berlaku kezaliman di ma'had tahfiz dia. Orang ni berlaku jenayah dekat ma'had tahfiz dia. Kenapa kita banyak membazir sumber? Kita dah ada masjid dah cantik. Kenapa kat masjid tu tak buat ma'had tahfiz? Ini masalah. Kenapa masjid tu dihadkan dengan masjid tu solat, kemudian dia buat buka puasa, solat, okey, itu je pengajian ilmu. Tapi kenapa tak buat ma'had tahfiz kat masjid? Supaya senang. Kecuali ada masjid-masjid tertentu yang buat. Tetapi tak semua. Tapi masalahnya itulah, kita kata orang ramai masjid tu sendiri tak berfungsi dengan baik. Tak berfungsi dengan baik. Itu satu. Menyebarkan ilmu kan, menyebarkan ilmu. Sebab tu anak suka share satu cerita. Yahya bin Khalid bin Barma wafat dalam tahun 190 Hijrah. Dia ni setiap bulan dia akan infak dekat Sufyan bin Uyainah, bukan Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah alim min kibari ahli sunnah, min kibari a'immati ahli sunnah, termasuk dari kibar imam ahli sunnati wal jamaah pada zamannya. Sufyan bin Uyainah, tok guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Alim kabir. Dikatakan Khalid bin Barma, Yahya bin Khalid bin Barma ni, dia infak setiap bulan 1000 dirham kepada Sufyan bin Uyainah. Setiap bulan. Maknanya kat sini, baik orang yang kaya-kaya ni, hari ni yang kaya-kaya, dia orang kena consider untuk berikan infak pada manfaat yang lebih banyak.
Antaranya yang ni pun banyak dibuat. Pusat-pusat zakat pun banyak dah buat. Memang ni kita sedia maklum memang banyak dah dibuat. Pusat zakat dan sebagainya, iaitu memberikan beasiswa kepada pelajar-pelajar. Maknanya dia orang sponsor pelajar-pelajar yang memang betul-betul yang mutamayyiz, yang betul-betul yang boleh, maknanya dia boleh belajar tu sampai tahap yang tinggi, yang dia akan tafarruq untuk menuntut ilmu. Okay, bayar seorang, tak bayar banyak, sponsor. Sebab tu kata sini Yahya bin Khalid bin Barmaq, dia infakkan setiap bulan 1,000 dirham kepada Sufyan bin Uyainah. Dan Sufyan bin Uyainah akan doakan kepada Yahya bin Khalid bin Barmaq ni setiap bulan. Doa orang yang dapat bantuan ni mustajab. Terutamanya orang saleh, orang penuntut ilmu. Apatah lagi orang alim. Sufyan bin Uyainah doa, Allahumma innahu qad kafani al-mu'nah wa farraghni lil ibadah fakfihi hamma akhiratihi. Ini doa Sufyan bin Uyainah rahimahullah kepada Yahya bin Khalid bin Barmaq yang menginfakkan setiap bulan 1,000 dirham kepada Sufyan bin Uyainah. Doa dia apa? Sufyan bin Uyainah doa setiap hari. Ya Allah, sesungguhnya innahu qad kafani al-mu'nah. Ya Allah, sesungguhnya dia, yakni Yahya bin Khalid bin Barmaq ni telah mencukupkan aku dengan bantuan-bantuannya. Dan telah menyebabkan aku tafarruq dalam ibadahku. Aku dapat fokus dengan ibadahku, fokus dalam ilmuku, fokus dalam menuntut ilmuku. Fakfihi hamma akhiratihi. Maka cukupkanlah dia daripada segala kebimbangan akhirat. Maknanya jauhkanlah dia daripada segala kebimbangan akhirat, kesusahan akhirat. Dan disebutkan oleh para ulama, falamma mata Yahya bin Khalid bin Barmaq ni meninggal, maka sebahagian sahabat-sahabat dekat dia tu bermimpi melihat Yahya bin Khalid al-Barmaq ni di dalam mimpi mereka. Dan mereka tanya, ma fa'alallahu bika? Apa yang Allah Ta'ala telah buat kepada kamu? Kata Yahya bin Khalid bin Barmaq, ghufira li bi du'ai Sufyan. Allah ampunkan aku disebabkan doa Sufyan. Subhanallah. Ini afdalus sadaqah. Sedekah ataupun bantuan ataupun zakat, sedekah yang paling afdal, khususnya pada zaman-zaman kita tengok kejahilan makin bermaharaja lela. Kejahilan makin tersebar. Maknanya kalau kita sponsor orang untuk belajar, untuk terus sambung belajar, penuntut ilmu yang ada kemahiran, yang ada kesungguhan, yang kita tahu dia ni orang yang semangat dalam menuntut ilmu, cari mana-mana orang, mana-mana budak, mana-mana student, sambung, sponsor. Sampai master dia ke PhD ke, sponsor. Tolong dia. Dan ini afdalus sadaqah. Termasuk ni kadang-kadang orang dia terlepas pandang. Cari mana-mana, kalau dia ada kemampuan, dia ada RM2 yang lebih, dia nak salurkan sedekah, cari. Berbanding hanya dibagi dekat secara umum macam tu, ya dapat pahala juga. Tapi kalau dia dapat orang yang saleh, orang yang baik, orang yang ada ilmu, itu lebih. Dan Allah ampunkan dosa dia. Kita tahu Yahya bin Khalid bin Barmaq ni dia terlibat dalam kepimpinan juga. Dia orang yang besar juga. Dia ada juga benda-benda yang ulama bahaskan tentang kesalahan-kesalahan dia, ketergelinciran dia dan sebagainya. Tetapi Allah ampunkan dia disebabkan oleh doa seorang yang soleh, yang dia bantu. Subhanallah. Jadi kita maknanya kena letakkan satu pada tempatnya lah. Itu antara kita kata yang kita boleh dapat lah samarah. Maknanya tak kira lah kita boleh mampu, ada orang dia tak mampu. Maknanya tolong apa yang kita mampu. Kita tengok sahabat-sahabat kita yang nak sebarkan ilmu. Mereka nak sebarkan, mereka perlukan bantuan. Yang penting ilmu, yang mereka nak sampaikan ilmu yang sahih, ilmu Al-Quran, As-Sunnah, ilmu berkait dengan akidah, ilmu berkait dengan Quran, tafsir Quran, hadis Nabi SAW nak diajarkan. Mereka perlukan bantuan. Mereka perlukan nak menyebarkan ilmu ni, mereka perlukan bantuan.
kamera tak cukup ke apa benda tak cukup, mereka perlukan bantuan, bagi bantuan. Tolong apa yang kita mampu. Dan itu antara infak yang paling baik pada zaman kejahilan. Zaman kejahilan. Itu antara samarah yang kita boleh amalkan, maknanya bila kita beriman dengan nama Allah Al-Alim. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sumber ilmu pengetahuan tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah tentulah Allah Taala perintahkan kita, bila Allah Taala perintahkan kita iqra, Allah Taala perintahkan kita baca, Allah Taala perintahkan kita menuntut ilmu, Allah Taala puji ahli ilmu, sudah tentulah apa yang inilah sebaik-baik, seafdal amalan yang Allah paling cinta. Dan kita nak hidupkan balik ilmu tu termasuk dalam rangka kita beriman dengan nama Allah Al-Alim. Kita nak hidupkan ilmu dalam setiap masyarakat. Itu Al-Alim. Kita beriman dengan nama Allah Al-Alim, yang maha mengetahui. Itu samarah yang kita boleh dapat. Baik, ana rasa cukup setakat itu. Naktafi bihadzal qadar. Baik. Ada orang tanya kat soalan kat sini. Yalah. Ada orang yang nak jadi ustaz lagi senang. Pakai serban tinggi-tinggi, pakai jubah, cakap agama dia orang. Ini hakikat. Idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu fadallu wa adallu. Dan Nabi SAW dah sebut dah, bila ilmu tu dah hilang, bila tak ada dah orang yang alim ni mati, ilmu diangkat sedikit demi sedikit, tak ada dah orang nak sebarkan ilmu, tak banyak ilmu disebarkan, tak ada orang alim, maka manusia akan mengangkat manusia yang jahil. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia akan angkat orang yang jahil sebagai alim. Fasu'ilu, mereka akan ditanya. Fa'aftau bighairi ilmin, mereka akan bagi fatwa dengan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka akan sesat dan menyesatkan orang lain. Anda beritahu kan? Nabi SAW beritahu. Baik, apa itu ilmu martabat 7? Ada nas, ada asas tak dalam Islam? Baik, ana syorkan cari buku berkenaan dengan martabat 7 ni, ada dah PDF. Ada dah PDF. Ana syorkan untuk baca buku berkenaan dengan martabat 7 yang dikarang oleh Syekh Dr. Abdul Fattah Harun Ibrahim, yang diterbitkan oleh JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Cuba type saja Abdul Fattah Harun martabat 7. Dah ada PDF. Dah ada PDF. Ada PDF. Cari, type saja martabat 7 Abdul Fattah Harun Ibrahim. Dr. Abdul Fattah Harun Ibrahim antara pakar rujuk akidah pada JAKIM dulu. Tengok bila dia meninggal, baru geng-geng martabat 7 ni masuk. Itu maksud hadis Nabi yang kita sebut tadi tu. Bila orang alim ni meninggal, tak ada dah kesinambungan. Ini juga antara perkara yang kita kena kita ambil iktibar. Bila orang alim yang rahimahullah, rahmatan wasi'ah, Syekh Dr. Abdul Fattah Harun Ibrahim, seorang pakar akidah yang menjadi pakar rujuk JAKIM dulu. Sebab itu zaman tu tak, orang martabat 7 geng-geng sesat ni tak berani. Bila dia meninggal, bila Syekh Abdul Fattah Harun Ibrahim meninggal rahimahullah, geng-geng tu mula berani. Itu kita kata dah nampak. Baca buku ni, Martabat 7, Tajalli Penampakan Allah melalui 7 martabat lapisan, oleh Syekh Dr. Abdul Fattah Harun Ibrahim. Buku ni dalam 71 muka surat je. Maksudnya memang buku ni memang penulis rahimahullah memang ditulis untuk orang awam. Untuk semua orang boleh baca, faham. Dan sebarkan. Tanggungjawab kita sebarkan. Boleh cari kalau ada barakallahu fiik. Boleh sebarkan dekat laman sosial, sebarkan. Kita baca. Ambil buku tu. Sekarang ni nikmat Allah kan, PDF tu dah ada, baca. Kita baca, kalau tak faham, skip dulu, tunggu dulu, tanya mana-mana orang yang alim, tanya ustaz ke, skip dulu. Baca lagi, sebarkan. Tapi kalau tengok balik buku ni, memang bahasa dia mudah lah. Bahasa dia mudah. Tak perlu pun tak ada pun bahasa-bahasa yang arah tinggi kan. Sebenarnya mudah. Memang Syekh Dr. Abdul Fattah Harun memang dia ada banyak buku. Ini antara buku yang memang JAKIM sendiri dah terbit kan. Bila JAKIM sendiri mungkin kita terlepas pandang kan. Tapi kita kena hidupkan balik buku macam ni. Kena sebarkan balik. Baik, wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.